dah Ustazah. Itu dah lagi uri. Okey, kampung. Lepas tu ada balance sikit. Masya-Allah. Sharing. Jadi kok uri masih Bagus ni, content creator ni. memang sebab saya. Oh, ya. Subhanallah, tak yakin aku nak kopi. Respon audio video. Okey ke? Audio video. Zainul Abdul Rahman, Kamaliah Tok Wan. Boleh nak baca jauh sangat. Wagina Sikun, Ustazah Liza Mansur, Kandar Zakaria. Mana nanti kepala Ustazah terpotong saya. Ya. Nur Hamzah Syari. Nur Hamzah Syari. Umi Afan Kalisha. Julida Amu. Suara tak clear? Ni saya tak pakai ni. Tak letak Sayang. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya respon audio video okey ke? Audio video okey ke? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi okey, depan-depan dia pula kata terlebih okey lah. Saya dah ada IG dah ni. Jajah boleh bagi ni dulu. Amalan hari ini. Sebab saya kita start dengan serawat dulu. Okay, tolong respon audio video. Saya tak nampak lagi komen ni. Ada tanya kat rumah Kak Ayah ke tu? Kenapa pula Kak Ayah ni? Kak Nana. Kak Ayah belum lagi sampai ya di rumah Kak Nana. Nana mana nanti kita perkenalkan entertain tuan rumah. InsyaAllah. Suara tak berapa kuat. AV kurang jelas. Minta tolong sahabat-sahabat tim khidmat bantu. Ustazah tak reti ni cakap bagi kuat. Adik, kita tolong settlekan masalah Ustazah. Apa yang tak kuat tu Ustazah? Gambar okey. Dah. Suara slow. Nah, suara slow. Ni kot speaker. Saya rasa ni kat sini. Oh. Oh, live ke? Oh, dah start ke? Dah. Suara kat mana? Ni kan? Oh, okey. Betul lah nak rasa. Tes. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kiflizul dari Johor Bahru pula dengar jelas. Macam mana tu? Kamaliah Tok Wan, suara masih slow. Cuba tengok sekarang, okey dah. AV dah okey Ustazah, Alhamdulillah. Dah okey dah? Tutup balik apa? Tutup balik mic. Sebab yang ni dah kuatkan volume dah. Sangat-sangat kuat dah. Yasmin Yaakob kata ni semua peminat-peminat Tegar Latah Zan ni pun kurang jelas. Kak Tun, Khairiatun Zainal, ya Allah lamanya tak jumpa Kak Tun. Sihat ke? Kalau Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kak yang kita buka bagi salah satu. Alok start okey pula. Hamidah Sa'ad. Hanisa Syafi'i kata AV jelas. Boleh dengar elok je. Nanti acik dengar suaramu. Cik Rodia Syarif. Subhanallah. Syah Alam dah Sabah dah okey Ustazah. Okey, Sabah dah okey. Tak boleh tak pakai sebab macam anak-anak ni nak berlari, kesian dia orang tak raikan mereka. Ustaz jangan usik-usik. Ustaz hilang gambar Ustazah kesayangan kami. Mesti ada Ustaz komen ni. Kalau tidak takkan mereka cakap macam ni. Aduh, suara
Oh, Muhammad Syafi'i. Orang lelaki tak boleh komplain suara kanak-kanak kuat, dia kata. Ni rumah orang Kami ibu-ibu memang meraihkan anak-anak. Orang lelaki tak boleh komplain. InsyaAllah. Jelas ke? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Jelas ke? Seorang satu je lah. Subhanallah. Bagi sebab kita nak mulakan dengan selawat dulu. Aku jelas ke? Kita buka muka surat. Bahaya juga. Dengan ustaz dia. Tolong ya. Semua takut. Ustaz takut cakap tu. Kan takut dia takkan dia geli dengan kucing. Itu rahsia dia. Jelas. Assalamualaikum. Tengok kita bagi tahu muka surat berapa. Nama ustazah satu kapal dengan kami. Apanya? Assalamualaikum. Saya kucing. Ustaz je lagi dia datang. Saya suka gelakkan dia geli kucing. Satu Malaysia dengar. Okey, kita nak buka muka surat 254 sekejap. Okey, suara clear. Okey, suara clear Kak Ayah Gaus. Kak Ayah, namamu disebut di sini. Kita berada di rumah orang lain. Tiba-tiba kawan-kawan yang live kata, ini rumah Kak Ayah ke? Tak tahu macam mana boleh muncul rumah Kak Ayah pula. Okey, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita tak nak buang masa dah. Alhamdulillah, kita nak mula. Tidak ada duit kecil kalau cakap ustazah kurus pun. Sebab yang depan ni semua menjadi saksi. Sekian dimaklumkan. Demam berapa hari pun tak kurus-kurus juga. Macam mana? Okey. InsyaAllah sahabat-sahabat yang hadir, yang dalam talian, kita sama-sama mudah-mudahan. Bubuknya je, dah macam kena beguk pula. Sila, bisa. Mana-mana ustazah? Ustazah pegang je. Pegang pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. AVOK jelas, okey. Subang Jaya jelas. Saya rasa ni tadi. Apa ni volume juga. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan. Saya suka nak memperkenalkan kita berada di rumah sahabat Latahzan kita. Nama Facebooknya Azlina Amir. Ustazah panggil Nana tu. Selalu ada dalam Latahzan dan dia selalu dengar Latahzan bila on the way nak pergi kerja lah. Jadi jarang nak typing macam mokcik-mokcik yang sedang buat sarapan sebagainya dekat rumah. Okay. Jadi Alhamdulillah kita mulakan dengan umul kita. Jom sahabat-sahabat kita hadiahkan. Kalau sahabat-sahabat Latahzan ingat, Ustazah pernah bercerita tentang Nana. Subhanallah, Nana Allah uji dengan kehilangan suami ketika bekerja di Rusia, kalau ingat. Jadi kita hadiahkan sebab rumahnya dihadiri oleh tetamu. Tetamu ni dalam Islam Masya Allah datangnya membawa barakah. Baliknya dia menggugurkan dosa-dosa kecil kita selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan bawa keluar segala kejahatan. Maknanya bukan ikut tetamu ni kejahatan tu balik ke rumah kita. Tak nak lagi beraya rumah orang ustazah. Kita keluar dari rumah orang tu, kejahatan orang tu kita bawa balik ke rumah kita. Tak macam itu maksud. Kita nakkan rahmat yang mencurah-curah. Jadi insya-Allah dengan Fatihah ini semua kita pernah bersama-sama dengan orang tersayang. Akhirnya sama ada kita meninggalkan atau kita ditinggalkan, sahabat-sahabat semua pun akan melalui. Jadi bila kita menghadiahkan Fatihah kepada si mati, 2 in 1. Yakni pertama hadiah untuk si mati, kedua kita yang hidup ni sahabat-sahabat minta sungguh-sungguh dengan Allah bila tiba giliran kita mati, kita yang duduk dalam tanah ni kita tak tahu. Ya Allah, daripada mana ni sejuk barzah aku ni? Siapa yang hadiahkan doa? Dulu aku tak tinggalkan anak aku, ya Allah. Mungkin ada orang yang minta jodoh tapi sampai ke akhir hayat tak dapat jodoh. Mungkin ada orang yang berjodoh minta zuriat tapi sampai akhir hayat tak ada zuriat yang akan mendoakan selepas kematian. Orang-orang ini tak pernah hina sebab Allah yang memilih begitu dalam takdir hidupnya. Maka bila dia sabar dalam takdir hidupnya, dia akan menjadi insan yang dimuliakan Allah. So mulianya dia bukan saja saat hidup tetapi selepas kematiannya. Macam mana Allah muliakan selepas kematian? Subhanallah, kita dah tak boleh berdoa untuk diri kita sendiri, tapi merasa sejuk di barzah. Itu bahasa mudah. Lapang barzah kita, terang kubur kita yang orang tinggalkan dalam kegelapan. Sebab kita berbahasa dengan satu doa berbunyi Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wahai Allah,
ampunkan mereka, ampunkan dia, kasihani mereka, kasihani dia. So kat sini khususan sahabat-sahabat kita berada di dalam rumah almarhum, suaminya sahabat kita Nana, Masya Allah, dengan doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kasihan akan dia ya Allah, Engkau rahmati akan dia ya Allah. Jadi kita rasa macam kita tak kenal, tak pernah jumpa sahabat-sahabat dalam talian, tapi merasa dekat sebab kita bakal dihadiahi doa seperti itu. Okay, jadi tolong datangkan dua rasa, 2 in 1 Ustazah sebut. Kita hadiahkan untuk si mati, kenal tak kenal, kerana mereka adalah saudara-saudara Islam kita, tapi kita yang bakal mati mengharapkan setiap hari menghadiahkan doa kepada si mati. Masya Allah, ini adalah satu pengharapan yang besar. Selepas kita mati, ada sahaja orang kenal tak kenal, hantar kita ke kubur atau tidak, akan menghadiahkan doa, sebab di sana ada jamaah, maknanya muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sebenarnya jamuan hari raya sahabat-sahabat Nana dekat sinilah. Jadi kalau kita macam skema sangat kan, apa hal Ustazah ni ceramah kat TV ke, ceramah kat radio ke, ceramah kat masjid, kita datang nak beraya kan. Jadi elok sangat niat tuan rumah kita buat sebelum pengisian perut kita buat pengisian rohani dulu. Kan, pengisian rohani, kita nak kenal siapa diri kita, hablum minan nas, hablum minallah. Sahabat-sahabat, saya nak mengajak dalam buku amalan harian ni, ada muka surat 254. Yang dalam talian pun ramai yang dah ada buku amalan harian ni. Yang hadir ni Ustazah bagi pinjam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ada dalam kereta kitab ni. Sebab kononnya nak suruh Nana paparkan dekat skrin ni. Tapi sebab lambat, makanya kita ambil muka surat 254, bahagian bawah sekali. Jom kita sama-sama pakat lontarkan suara kita. Dengan nawai itu bukan untuk jadi penyanyi, tidak. Tapi untuk menghayati nama-nama Allah yang merupakan kita meminta doa dalam keberkatan majlis seperti ini, insya-Allah. Bersama-sama. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Ghafur, 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 Ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Razzaq, 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 Ya Razzaq. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim.
Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 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 Alhamdulillah. Itulah kata-kata Allah. Apabila katanya Allah dalam Quran, orang beriman apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Getar ni rasa macam mana kan? Kita biasa je sebut nama Allah. Tapi kadang-kadang tak punya rasa. Bila kita menyebut nama Allah, saya nampak 99 Asmaul Husna sangat indah. Itu nama-nama Allah yang indah. Kita baru sebut namanya Al-Latif, Ya Ghafur, Ya Razzaq, Ya Rahim. Dan penghujung tu kita ulang beberapa kali nama Allah, Allah, Allah. Sampai kita muslimat berapa banyak dalam 30, 40, 50, 60 tahun mungkin kita hidup. Berapa kali kita menangis atas dunia ni. Dengan macam-macam ujian. Gembira pun kita menangis, duka apatah lagi. Tapi kalau kita banyak menangis hanya kerana makhluk, kitalah manusia yang rugi. Tapi bila disebutkan nama Allah, kita tak tahulah Ustazah sebut nama Allah tiba-tiba rasa nak nangis. Masalah ni tak settle lagi tapi dah tak tahu nak ngadu pada siapa. Sebut Allah je, jatuh air mata. Itu air mata yang paling mahal kerana mampu memadamkan api neraka Allah. Sebab kita bersandar kepada Allahus Samad. Allah tempat kita memohon segala hajat. Allah tempat kita bersandar. So, lisan yang menyebut Allah tu pun Allah pandang. Mu sebut je nama aku tapi kenal aku tidak pun. Macam mana nak datang rasa cinta kalau kita tak betul-betul kenal. Okay, jadi ada orang yang semalamlah 2 kuliah pagi petang saya sebut tentang bagaimana orang mampu mengenal marah yang bernama Qais Al-Asim. Sampai kita rasa tak boleh fikir macam mana orang-orang salafus salih, orang-orang hebat dulu, dia boleh berhenti daripada nak marah yang sepatutnya memang dia marah. Kerana apa? Dia seorang bos besar, punya seorang hamba yang datang hamba ni dengan, kalau kita tukar kepada pemanggang sate lah, terus telan idea kan. Jadi dia datang bawa sate yang sedang panas ni, tiba-tiba nak bagi dekat bos ni, jatuh pemanggang api yang panas tadi tu terkena kepada anaknya bos, menggelupur kepanasan, mati terus budak tu. Masya Allah, kalau kita bos besar ni, seorang hamba aku boleh cari 10 orang lagi macam kau. Nyah kau daripada sini. Sila hari bulan mati juga orang tu dikerjakan dek bos ni. Tapi dia tak jadi marah. Bahkan dia kata aku memaafkanmu dan aku memerdekakanmu. Sebab sistem hamba dulu kalau dimerdekakan, Masya Allah, itu adalah satu kemenangan yang besar bagi satu jiwa. Jadi kita pelik kan, ramai orang-orang alim bertanya macam mana boleh sabar macam tu. Sebab dia tak melihat makhluk dalam semua keadaan. Kan? Dia melihat Al-Khaliq dalam semua keadaan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada saat itu, dia boleh marah makhluk. Tapi dia tahu Allah ini sangat maha wujud, sedang wujud, sentiasa wujud. Hidup selama-lamanya tidak akan mati. Jadi kalau dia kata dia pandang makhluk, boleh saja marah. Aku bos kot, aku boleh berhentikan dia kerja. Tapi sebab dia pandang Al-Khaliq. Takdirnya berlaku saat itu Allah nak matikan anak dia. Lalu Allah ciptakan satu asbab. Didatangkan hamba yang begitu, Masya Allah terjatuh pemanggang daging tersebut, kena pada tubuh, menggelupur, mati kesakitan. Subhanallah sahabat-sahabat, jadi cara untuk kita menundukkan hati kita, jangan banyak memandang makhluk. Allah yang datangkan perkara tersebut. Takkan berlaku perkara ni tanpa izinnya Allah. Jadi hamba tadi, pemanggang api tadi hanya sebagai alat, sebagai asbab sahaja. Tak ada siapa boleh menghalang kalau Allah sudah berkehendak. Itulah kudrat dan iradah Allah. Jadi orang ni berbeza dengan kita. Kita pun mungkin ada situasi-situasi macam tu. Tapi kita marah situasi tu. Kita marah orang yang menjadi asbab. Kalau kau tak datang tadi, anak aku tak mati.
Kan? Bahkan kita punya sombong dan berani marahkan Allah. Kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan anak orang lain? Kenapa bukan suami orang lain? Masya Allah sahabat, sebab kita tak mengaku diri kita hamba. Kita tak kenal siapa Tuhan kita. Jadi orang yang akhlaknya sehebat Qais Al-Asim, meniru akhlaknya baginda Nabi SAW, tak berani komplain. Kerana tahu aku hamba walaupun aku bos besar kat dunia ni. Jadi Masya Allah, perkara macam ni boleh meredakan kemarahan. Perkara macam ni meninggikan lagi darjat Qais Al-Asim. Perkara macam ni subhanallah, aku bukan saja dapat 1 pahala, tapi aku dapat 2 pahala. Apa pahala pertama? Memaafkan. Apa pahala kedua? Memerdekakan. Jadi gembira tak? Allah pasti akan gembirakan orang yang memberi gembira kepada hamba-hamba Allah. Jadi ini mukadimah yang kita dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab macam mana cara Ustazah kenal Nana? Bila Nana PM tepi. Kan PM tepi bagi tahu Masya Allah, La Tahzan ni sangat mengubat jiwa. Kitab ni tebal. Sahabat-sahabat yang hadir hari ni, salam ukhwah fillah lah. Kan? Ustazah Zai ni Masya Allah, macam mana nak kata, kawan-kawan je. Kan bukan nak mengajar sangat pun. Kalau mengajar bukan macam ni cara. Okay? Kitab ni lama dah ada dalam almari saya. Tapi bila PKP, kan duk jeling. Ramainya orang mengadu, bersedih, kena berhenti kerja. Boring dah Ustazah duk rumah, asyik ngadap muka dia je. Muka siapa kak? Muka dia tu lah, nyampah. Macam tu kan. La ilaha illallah. Rupanya muka suami dia menyampah tu. Sedangkan ramainya yang menangis di bahu. Subhanallah. Ya Allah Ustazah, kalaulah boleh dikorek balik kuburnya. Dulu masa dia hidup, saya tak bersama dia sangat. Pandang muka pun menyampah. Tu kan sahabat-sahabat. Jadi kita tak mengambil ibrah daripada semua tu. Jadi Ustazah kata, kita pun bosan juga. Selalu ke sana sini duduk rumah, kena just stay at home pula. Maka keluarkan kitab La Tahzan kan. Sebab dulu-dulu tak reti nak duduk depan kamera macam ni. Jadi bila kita ada nawaitu untuk dakwah, kan kita sebarkan isi kitab ni. Kita macam mimpi lah hari ni Kak Yanti, Jaja, Nana. Dan habis dah kitab ni. Dalam tempoh masuk 2 tahun. Masya Allah. Dan follower dia subhanallah kan bukan saja dalam Malaysia, bahkan menjangkau ke luar negara. Dan kami boleh bersahabat walaupun tak pernah jumpa. Macam adik-beradik. Boleh bersembang macam tu subhanallah. Saya duduk di Mekah baru balik sebulan. Pun Masya Allah hari-hari bersembang santai dengan kitab La Tahzan ini. Menyebabkan saya pergi mana pun dalam Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Berniqab macam Kak Yanti ni semata-mata perasaan popular sangat. Asal pergi mana-mana ni Ustazah Zai La Tahzan kan? Ni Ustazah Zai La Tahzan. Ya Allah, aku nak iktikaf ni Allah. Saya asyik ajak selfie je nak iktikaf ni. Macam mana kenal saya pakai niqab ni? Kening Ustazah tu tak jumpa kat mana-mana. Sabar je lah kan. Itu pula dia pandang. Jadi takkan nak tutup macam orang harap penuh. Semata-mata sebab mereka kenal suara. Kadang kita cakap dengan jemaah kita, tu suara Ustazah Zai La Tahzan. Kan? Jadi maknanya bukan kerana Ustazah Zai, tapi kerana La Tahzan. Kita membina ukhuwah yang begini indah, Masya Allah, bertebaran ke mana-mana. Subhanallah, sepertinya menggaul satu rasa. Gembira bersama, berduka bersama. Dan hari ini rezeki di rumah Nana ni, sahabat-sahabat, kita dah sampai kepada bab 244. Dia rujuklah punya gigih Nana dia. Tak tahulah dia guna kaedah apa ni namanya Nana. Scan ke apa kan. Masya Allah. Kan cantik sungguh dia buat. Kalah kitab. Kan. Cuma enterprise sikit je tunjuk Kak Yanti. Kan. Jadi rumah-rumah yang nak buat La Tahzan ni kita boleh tirulah kaedah-kaedah ni Masya Allah. Sahabat-sahabat, lepas tu di sini saya berkenalan dengan, ingat tak stand La Tahzan saya atas meja yang cantik tu? Wah, nanti boleh tanya tuan badan dia. Syok suami isteri ni, dia pun duk berkarya sama-sama. Tapi saya masuk dekat rumah Nana ni, suami kata, bukan saya buat Ustazah, isteri saya buat. Lepas tu isteri dia kata, bukan saya buat Ustazah, suami dia buat. Ni kira macam halimunan. Kan subhanallah, ni apa? IG ni. Ni La Tahzan, innallaha ma'ana, bab 244 sahaja. Sebab sahabat-sahabat yang datang ni hari ni nak beraya rumah Nana. So kita paksa dia pun baca kitab pula. Sabar je lah Nana ni. Dia bukan Ustazah paksa tau, Nana paksa. Okay. Jadi dia pun kata sebaik nipis, kalau tebal macam Ustazah punya tu tak sanggup lah. Okey, kita baca satu persatu. Tajuk 244 ni sampai bunyinya, seseorang dinilai daripada sifatnya yang paling dominan. Sahabat-sahabat yang hadir yang mungkin pertama kali, tajuk pelbagai. Kita dah ada 244 bab. Bayangkan. Sampai ada Masya Allah orang yang hampir mati jiwanya kerana kesedihan, boleh hidup balik. Kan? Sebab dia mendengar nasihat-nasihat dalam kitab La Tahzan. Jadi Masya Allah, semua kuasa Allah yang maha
membolak-balikkan hati. Kita seru nama Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ini kita berada di atas, jangan sombong sangat. Satu hari mungkin kita akan terkebawah. Hari ini kita gembira, mungkin akan datang satu saat kita berduka. Jadi la tahzan ni sahabat-sahabat sangat memujuk hati. Okay, bab ini dia ajar kepada kita, kebahagiaan anda adalah ketika sifat-sifat baik yang ada dalam diri anda dapat mengalahkan dan lebih menonjol daripada yang buruk. Semua kita ada sifat-sifat baik. Dan jangan nafikan semua kita ada sifat-sifat buruk. Termasuk Ustazah, iyalah sebab saya pun manusia. Termasuk Rasulullah terkecuali daripada sifat buruk, sebab itu digelar maksum. Apa maksum? Terpelihara daripada maksiat. Mana Aci? Kenapa Allah jaga Rasulullah je? Kenapa Allah tak jaga kita? Masya Allah, contohi akhlak Rasulullah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi kita pandang siapa pun sama je. Jumpa Ustazah bersahabat lama dah dengan Jaja, dengan Kak Yanti. Berkawan ni, kan dalam orang kata dalam apa? Kak Yanti dalam genggaman saya je. Kan apa yang Kak Yanti suka makan, favorite colour warna apa, contoh. Kan agak-agak Kak Yanti dengan suami macam mana. Depan Ustazah nampak baik, jealous tengok mereka ni kadang-kadang. Tapi dalam rumah Ustazah boleh baca ke? Tak boleh baca, sahabat-sahabat. Jadi kita tak payah korek-korek apa dia dalam rumah, macam mana dia dengan suami dia, dengan anak-anak dia, tak perlu. Sebab tujuan kita berukhuwah, mana yang baik kita nak tiru. Nampak baik, subhanallah. Rumah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah kita boleh baca, masuk saja ke dalam rumah ni, subhanallah Tuhan, biarlah saudaraku ini berumah besar juga di akhirat. Pernah tak kita rasa macam tu bila kita bertemu dengan sesiapa pun? Sebab tak payah tanya, hutang dah habis belum rumah ni? Tak payah sibuk lah. Kan beli duit halal ke duit haram ni? Ya Allah, dia sibuk tara tu. Ni original ke tidak ni? Kan sibuk sungguh. Kita masuk rumah besar, subhanallah. Semoga dia berumah besar di akhirat. Kadang kita pergi ziarah saudara mara kita, 30-40 tahun kahwin, itulah duduk rumah flat, duduk rumah setenggan tu. Kita nak hina dia ke? Tuhan, 8 orang anak dia duduk rumah kecil ni, ya Allah. Bayangkan kalau kita berada di situ, tak tahu berapa kali komplain dah dekat suami. Suami orang lain bang, daripada rumah flat dah tukar teres 1 tingkat, teres 2 tingkat, banglo pula. Tak lama lagi nak beli atas jalan duta tu tahu. Tu yang atas bukit tu. Kan? Jadi kita komplain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak ada jiwa Tuhan. Istiqamahnya dia, sabarnya dia dengan rumah kecil, membesarkan 8 orang anak. Engkau hadiahkan dah dia rumah besar di akhirat, ya Allah. Sebab semuanya akan berakhir di akhirat. Kat dunia ni sahabat-sahabat, kita tengok dengan mata sendiri betapa kawan-kawan kita dekat Shah Alam. Rumah besar-besar, semua kita tak pernah jangka ditenggelami air begitu dahsyat. Bila kita ziarah mereka mangsa-mangsa banjir ni, Ustazah akak hidup sini 30 tahun. Akak tak pernah jangka rumah akak nak tenggelam macam ni. 3 hari Ustazah, akak duduk dekat rumah tingkat atas ni. Hari ketiga akak tak dapat makanan, akak dah menangis meraung-raung. Ya Allah, aku boleh mati ke buluran ni. Rumah aku belah belakang sekali. Tiba-tiba bila kita dah tak tahu nak minta tolong siapa, entah dari mana datangnya bot, bawa roti campak dengan air mineral 1. Akak share dengan suami, rasanya nangis tu masa makan Ustazah. Sedangkan dekat bawah ni bila kita intai Maggi, segala biskut-biskut berenang-renang dekat bawah rumah akak ni. Macam mana akak nak ambil? Akak dapat merasakan bahawa saat begitu kita tak ada siapa, hanya ada Allah. Subhanallah, Allah boleh rentap ambil sekejap saja. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita tak buat persiapan dalaman kita saat kita diuji, kan kita duduk KL sekarang ni takut. Saya 2 hari demam, hari tu duduk saja. Sejak buka handphone, ustaz kata, yang Masjid Jamek tenggelam ni. Yang ya Allah bang, kita ni kat KL ni. Kan hati-hati. Ustaz duduk ward 5 hari. Bila parking kereta dekat Apang Puteri bawah tu, pergi alih kereta. Kan? Baru kereta beza je kot. Kan? Kenapa bang nak alih kereta? Musim-musim hujan ni, banjir saking kereta-kereta kita tenggelam. Kan? Maknanya subhanallah, betapa kita memandang harta benda kita atas dunia tu milik kita. Sedangkan siapa kita di akhirat? Berumah besarkah aku? Syukur kat dunia di rumah besar. Jadi jangan pernah menghina orang berumah kecil. Kerana mungkin orang yang berumah besar jatuh muflis di akhirat. Tak ada satu tempat tinggal pun yang baik untuknya. Tetapi sahabat-sahabat, orang yang rumah kecil itu nanti, subhanallah, asbab sabarnya, mengajar syahadah, anak-anaknya beribadah di dalam rumah yang kecil itu, Allah gantikan dengan rumah yang besar.
Jadi semua orang yang kita jumpa, dia ni baguslah ustazah, sambil mengaji tu saya tengok dia tundukkan pandangan, zikir tak berhenti. Aku memang tak gitulah contoh kan. Jadi kita tirulah. Subhanallah. Yang baik tiru. Kalau kita tahu jahatnya, bukan kita bawang-bawangkan. Kau tahu tak yang tadi tu? Pakai tudung purple, baju kuning tak sesuai langsung. Kan? Tu bini siapa tu? Sibuk, subhanallah. Kan biar dia nak pakai apa? Tak payah dibawang-bawangkan. Buruknya tu kita kesampingkan. Buruknya tu kita tong sampahkan. Maka hargai apa yang ada pada diri kita. Kan? Baiknya tu ini yang kita nak pegang kuat-kuat. Ya Allah, walaupun aku begini-begini, kan orang selalu cakap, Ustazah, saya tak apa Ustazah. Walaupun saya macam ni, saya tak bermulut longkang. Kau main lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia declare diri dia sendiri. Yang itu kita kena pegang sebagai satu kekuatan diri kita. Sebab tu kita Allah tahzan, selain memujuk hati, dia memberi panduan untuk kita hidup disayang Allah, disayang seluruh hamba-hambanya Allah. Dengan begitu, anda akan mendapatkan pujian. Sehingga yang tidak ada dalam diri anda akan dipuji atas nama anda. Sebenarnya baik dia kalau dihitung per 10, baik dia 2 per 10 je. Tapi disebabkan orang nampak dia ni memang satu kebaikan dia. Cakap tak pernah bohong. Jujur. Selama dia bekerja dengan saya, dia orang yang jujur. Ramai lagi staf yang baik. Tapi kenapa bos asyik-asyik yang jujur tu lah. Kan dia nak pergi outstation mana, kunci pejabat, semua bagi dekat tu. Kenapa? Sebab jujurnya dia tu. Dah menghapus kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi tak rugi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kekalkan kebaikan yang ada pada diri kita. Dan masyarakat sekitar tidak akan pernah percaya yang anda mempunyai sifat buruk. Biasa kan? Cuba kita tengok lagi-lagi macam... Kita dengar macam-macam lah cerita-cerita fitnah. Ustazah, betul ke ustaz tu sekian-sekian? Mustahil lah saya rasa. Kadang saya sengih je sahabat. Sebab dia tanya aku. Tapi dia jawab balik kan. Ustazah rasa ustaz tu betul ke orang tuduh macam tu? Tapi saya rasa mustahil ustazah. Dia tu baik. Kenapa orang nampak dia tu baik? Sebab satu kebaikan yang dia bawa dalam kehidupan dia. So cerita-cerita jahat tentangnya, ibaratnya orang boleh telan je sahabat. Tapi dia tak boleh lari daripada pandangan Allah. Nampak Allah je yang tahu. Masya Allah, sahabat-sahabat kita nak berlakon tahu mana. Air saja apabila sudah mencapai 2 kolah, dia jadi suci. Ustazah, boleh tak saya musafir, saya berwuduk dekat air yang dah macam teh tarik tu warna dia? Boleh, sebab kita tak jumpa air bersih yang lain. Kenapa dia menjadi suci? Kerana dia sudah lebih 2 kolah. Kan ini Islam. Subhanallah. Islam suci sudah pasti kita boleh gunakan untuk berwuduk, untuk mandi sebagainya, lalu tak lalu je lah. Kan? Tetapi sahabat-sahabat, air sirap 1 gelas. Kan malaslah ustazah nak pergi dapur, malas ambil wuduk dengan air sirap ni lah. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab dia tak mencukupi 2 qalah. So bila 2 qalah dia menjadi suci. Maknanya serlahkan kebaikan diri anda, insya-Allah yang jahat-jahat pada diri kita orang boleh tak apalah. Dah ada yang ada menantu ni. Menantu kan. Mula-mula ustazah memang menantu sungguh. Sekarang ni saya nampak macam hantu dah menantu saya tu macam tu kan. Tapi kadang-kadang suami kita pujuk. Awak ni udah-udah lah. Kurang-kurang dia jaga cucu kita. Yalah bang, dalam bab jaga cucu kita memang tip-top nombor 1. Tapi tak ada adab dengan kita ni. Telan je lah mak mentua. Kan. Kalau kita tak telan, selama-lamanya kita akan nampak hantu. Tak nampak menantu dah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Mata kita kalau nak perfect dekat orang tu cukup hebat. Tapi diri sendiri kita tak sedar. Kan? Kita menghitung salahnya orang cukup terror. Tapi kita tak pernah sempat hitung salah diri kita sendiri. Masya Allah sahabat-sahabat. Kemudian mana tadi? Akan tetap dipanggil gunung. Mesti bebatuannya tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Saya baru balik umrah. 15 hari, 17 malam. Bawa jemaah akhir Ramadan. 3 Syawal mereka balik. Kemudian yang dari Malaysia, saya tak balik ke Malaysia. Yang dari Malaysia datang ke Mekah, ke Madinah pada 3 Syawal, baru balik 17 Mei baru ni. Subhanallah. Bezanya saya melayan 2 grup ni. Grup yang pertama dulu adalah grup yang memang selalu pergi Mekah, Madinah. Selalunya grup akhir Ramadan macam itulah. Kan? Saya pun kalau orang daftar umrah, ustazah nak join akhir Ramadan, akak dah pernah pergi umrah ke belum? Ini first time. Saya nasihatkan kalau first time ni akak join nantilah Syawal ke hujung tahun. Kenapa ustazah? Akhir Ramadan ni dia macam haji kak. Padat sungguh akak ni pertama kali. Tapi kalau dia nak juga tak ada halangan.
Kan cuma kita bagi sebab dia first time kan sahabat-sahabat. Tapi kalau yang Syawal hari tu, majoritinya orang first time. Dan kami buat program umrah tajaan kepada 20 orang yang hadir bersama kami di kalangan warga emas, fakir miskin, asnaf. Masya Allah, beza bawa yang first tu seronok, yang nombor 2 first time ni sangat seronok. Kenapa? Sebab mereka sangat-sangat menghargai setiap detik, setiap saat tu. Dan bila Ustazah bercerita atas bas, tak ada seorang pun tidur. Dia bahasa mudahnya. Pandang kiri, kanan, semua tanya, Ustazah tu gunung ke batu tu? Saya bila baca ni teringat. Pakcik-pakcik Sabah 5 orang kita bawa. Nelayan semua, tak pernah keluar daripada kampung. Subhanallah, tak tidur langsung. Gunung ke batu? Batu ke, pokok ke, dia tetap gunung. Kat sini semua jabal. Kenapa kita memang jangan mimpilah nak jumpa pokok durian ke, pokok apa kat sini, tak jumpa pakcik. Itulah Ustazah, batu-batu semua. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, ciptaan Allah yang sangat unik. Kan bila Allah kata ini jabal, gunung, gununglah dia. Dia tidak akan disebut itu bukit batu, tidak. Kan? Sebab memang Allah dah namakan dia sebagai gunung. Subhanallah, kita nak kenal diri kita ni sebenarnya siapa. Allah takdirkan hidup kita menjadi orang Islam, mudah-mudahan orang Islam yang beriman. Dia tak sama orang Islam biasa-biasa saja dengan orang Islam yang beriman kepada Allah. Semua kita Islam. Belum tentu kita mati, bahkan hidup sekarang ni sebagai orang beriman. Sebab orang beriman ni tunduk hatinya patuh. Kenapa engkau buat macam ni? Kan aku pun sebenarnya tak suka juga. Sekejap semayang, tak suka juga. Tapi sebab Allah suka, maka aku buat. Aku sebenarnya tak seronok juga hidup macam ni. Tapi sebab Allah suka, so hidup kita ni hanya memandang apa yang Allah suka. Walaupun hati kita tak suka, kita bermujahadah. Lawan habis-habisan. Buat sungguh-sungguh. Itu namanya jihad. Subhanallah sahabat-sahabat. Jihad dalam agama Allah ni kalau kita faham cara orang Melayu, hanya sebagai apa? Kita kata tu yang berjihad di medan perang, peperangan Badar, Uhud. Sedangkan Rasulullah cakap kepada para sahabat, habis dah peperangan. Kenapa Nabi kata habis dah peperangan? Sebab memang dah tamat dah. Islam yu'la wa la yu'la alaih. Islam dah berada di tempat yang paling tinggi. Innad din indallahil Islam. Dia kerana perjuangan Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, Islam katanya Allah adalah agama yang paling benar berbanding agama-agama yang lain. Ini termaktub dalam Al-Quran. So siapa yang memperjuangkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat, ada banyak contoh dalam ni nak menunjukkan kita perlu berjihad. Memperbanyakkan kebaikan, mengunggulkan kebaikan dalam diri kita. Kata kitab Latahzan, penulisnya Dr. Aida Al-Qarni, saya sering membaca serangan pedas yang diarahkan kepada Qais bin Asim. Ingat nama yang saya sebut di awal tadi? Subhanallah. Seorang penyabar yang mampu menahan marah. Seorang yang dalam kalangan Arab dikenal sebagai sangat penyabar. Juga serangan yang ditujukan kepada keturunan Baramikah yang mulia dan serangan yang diarahkan kepada Qutaibah bin Muslim. Siapa Qutaibah bin Muslim? Gubernur Arab yang berkhidmat di bawah selaan Hujjaj bin Yusuf. Masya Allah. Ketika pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, nama Qutaibah, nama kerajaan Baramikah ni, semua orang-orang yang follow kitab Latahzan, macam pernah ku dengar nama ini. Tapi bab mana ya? Cari balik memang tak jumpa lah. Kan? Tak jumpa. Tapi nama-nama ni selalu sebab gambaran sabar, gambaran macam mana orang yang berada di atas tahta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi mampu merendahkan dirinya. Seorang panglima Islam yang sangat terkenal. Namun ternyata semua kecaman dan hujahan itu tidak pernah diingat. Kita selalu jadi manusia yang terkebawah, terhina di sisi Allah sebab otak kita hanya fokus dengan apa yang orang cakap. Saya tadi Ustazah nak keluar rumah, setengah jam duduk depan cermin. Saya rasa saya dah lawa sungguh dah. Saya rasa kan, kalau kuliah tajwid saya lagi syok. Ustazah, kenapa bila saya ngaji Quran depan Ustazah, asyik kena tegur je, asyik salah. Saya baca kat rumah tak pernah salah tau Ustazah. Syok je Ustazah dengar. Sebab apa? Dan memanglah awak baca depan Ustazah, Ustazah semak. Dia baca kat rumah, dia bertaranum sorang-sorang. Kan sedap je dia rasa dia ngaji. Tak ada siapa tegur. Kan? Bayangkan kalau dia salah baca, dengung tu tak betul. Mana pula suara orang tak ada ni. Tiba-tiba dengar suara dengung tu, salah kan.
memang confirm lah meninggal dunia terus, terkejut. Kan? Jadi bila Ustazah semak, tugas kita betulkan mana yang salah. Jadi hidup ni tak boleh seorang-seorang. Sahabat, kita banyak tewas sebab syaitan akan bisikkan kejahatan kepada kita. Jadi bila kita berkawan, biasa anak menegur silapnya ibu. Suami bagi pandangan kepada isteri. Biasa. Ada sahabat-sahabat macam ni, bersalah lah aku nak cakap. Dia tu dah buat benda tak betul tu. Cuba kita selalu cakap dengan kawan-kawan BFF Tili Jannah kita ni. Kita duduk dalam grup. Grup apa kita ada? Grup kita-kita aja kan. Maknanya orang lain tak boleh join. Kita-kita aja. Contoh macam itulah. Nama kita-kita aja tu pula banyaknya Tili Jannah. Sahabat Tili Jannah. Guru geng tadika pun Tili Jannah. Sekolah rendah pun Tili Jannah. Semua nak bawa ke syurga lah. Tapi grup tu jugalah. Kau ingat tak dulu cikgu tu? Aku nyampah betul lah dengan dia tu. Jadi kita pun tukar. Tinar terus kan. Tukar kan. Kalau suka sangat asyik membawang orang di dalam grup ni, bukan Tili Jannah dah namanya. Dia ada seorang yang berani tegur. Kawan-kawan saya nanti, Zan, kau ni asal kau masuk line je mengingatkan Tinar pula dah kan. Tak, kita sama-sama ingatkan. Aku pun kalau tak ada orang tegur, sama juga macam tu juga. Sebab tu kita kena duduk dalam circle yang betul. Betulnya apa sahabat-sahabat? Sama-sama bermatlamat akhirat. Dulu 20-an lain kaedah cara kita hidup. 40-an kita masih keduniaan lagi. Bila dah 40-an, kata Imam Ghazali, kita tak mendekat dengan Allah, ini something wrong. Sebab apa? Berapa ramai orang 40-an yang tiba-tiba dijemput pulang oleh Allah. Tiba-tiba tanpa signal pun. Subhanallah. Kita terkejut dia mati. Sihat kot, takkanlah mati. COVID 2 tahun, kita melihat dengan mata sendiri. Baru 3 hari duduk dekat pusat kuarantin, tiba-tiba doktor telefon, suami malam tadi sesak nafas, minta maaf puan, tak dapat diselamatkan, kembali ke rahmatullah dah. Tetap mustahil doktor malam tadi suami saya siap video call dengan saya, selfie lagi. Sahabat-sahabat. Tapi Ustazah biasa tengok jemaah masjid, umur 73 tahun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 1 bulan, 2 bulan rasa makcik tu, sebulan duduk dekat ICU. Masya Allah kan. COVID juga ni. Sekarang ni buat apa? Sekarang ni kerja dia duduk cucuk tanam, angkat pasu. 73 tahun ni boleh angkat pasu lagi. Masya Allah. Bekas pesakit COVID yang ditidurkan selama sebulan. Allahu Akbar. Jadi kita nak sebut sebab Allah belum berkehendak. Jadi makin lama kita hidup makin nampak. Kalau Allah kata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Aku ni siapa walaupun rumah aku besar gah macam ni. Aku ni siapa walaupun gaji aku besar macam ni. Subhanallah. Sebab tu makin lama kita hidup makin kita nampak siapa Allah. Hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, seorang panglima Islam yang terkenal tadi ni, dia boleh kecaman-kecaman, hujahan-hujahan tak diingat. Yang dia ingat tidak pernah dikutip dan tidak pernah dipercayai kerana semua itu telah tenggelam di samudera. Cuba kita abaikan cakap-cakapnya orang. Selagi kita faham apa matlamat hidup kita di dunia. Okay? Kalau hidup di dunia ni kita jadikan jambatan di akhirat Allah, hidup kita akan selamat. Kalau kata Ustazah, saya lepas dengar kuliah Ustazah ni, saya tak nak dunia dah. Kan? Akak tak nak dunia, rugilah. Saya nak berhenti kerja. Ada juga orang yang datang jumpa saya macam tu. Saya rasa macam tergelak je. Kenapa? Sebab saya nak memburu akhirat. Macamlah kita tak berada di dunia sekarang ni kan. Jadi subhanallah sahabat, kita takkan dapat akhirat tanpa dunia. Sebab dunia ni adalah jambatannya. Salah ke jadi orang kaya? Tak salah. Saya jumpa berapa banyak. Semalam ada satu kejadian yang subhanallah. Nanti dengar saya cerita semalam. Saya cerita pasal saya suka untuk cari anak-anak tahfiz yang tak mampu nak bayar yuran sebagainya kan. RM400. Saya ceritalah dekat dia apa cara kaedah yang saya biasa buat. Sebab bukan orang kaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba dia naik atas pentas tu nangis sungguh-sungguh lepas kuliah. Ustazah, saya terharu sungguh dengan cerita Ustazah tadi. Budak tahfiz tak boleh nak bayar yuran semua. Dah apa benda yang terharu sangat. Saya kalau bagi contoh cerita benda yang lalu macam tu. Tak pernah buat nota nak plan hari ni nak cerita macam ni. Supaya ada makcik ni bersedekah dekat aku. Tak ada pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia muncul sendiri. Tiba-tiba, nah Ustazah, saya dah tak tahu nak bagi apa kat Ustazah. Kalau ada lagi program-program infak macam tu, nanti Ustazah serahkan ni dekat siapalah maksudnya kan, anak-anak tahfiz ke. Jadi saya kata apa benda dia bagi ni kan, pegang je masuk dalam beg. Kan tak tengok lagi, ingat duit berapa sen ke kan. Rupa-rupanya balik saya tengok dia cabut rantai gelang dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Rantai dia ni bagi dekat ustazah. Patut macam ulat gonggok je pegang tadi. Kan? Subhanallah, saya bukan sekali dua dalam kerja 20 tahun lebih ni. Sehingga dengan Jaja bila balik saya cakap, Jah, tadi berlaku benda macam ni. Ustazah tak habis fikir ni. Ustazah ke dia ustazah sebenarnya? Faham tak maksudnya? Sebab dia dengar sekali, dia terus buat. Kenapa Allah gerakkan lidah saya untuk bagi contoh yang itu tadi? Rupanya Allah sedang hadirkan dalam ramai-ramai yang datang kuliah tu. Memang dia sedang mencari macam mana cara untuk lembutkan hati dia sendiri. Anak saya Alhamdulillah ustazah semua berjaya. 2 orang jadi doktor semua. Tapi tak ada seorang lah pun yang dapat hafal Quran macam tu. Ni mak dia hantar hafal Quran tapi tak mampu nak bayar yuran. Sebab saya kata kalau dia sampai kena berhentikan daripada madrasah sebab tak boleh bayar yuran, saya tak boleh terima. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, Zain, kau boleh tolong tak? Ni ada 2 beradik ni. Kami ni serba salah. Ustaz-ustaz lain dah suruh keluarkan dah. Macam jadi beban lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi budak-budak ni bagus menghafal ni. Tak apa, kau cerita je berapa rekod, berapa bulan tak bayar yuran. Contoh. Nanti saya cerita dekat jemaah saya. Jadi akan ada je yang ambil ni anak angkat, tolong bayarkan yang ni. Kalau ustazah saya tak boleh lah tiap-tiap bulan. Sebulan boleh kak? Sebulan dia duduk madrasah. Kalau budak bijak dia boleh hafal 1 juzuk. 1 juzuk tu dia keluar nanti dia amal sepanjang kehidupan dia. Kita Quran tak fasih kak? Nak jadi hafizah lagi lah mustahil ya amat. Ya Allah, hafal kul huwallahu ahad pun terbalik, tertongging sana, tertongging sini kan. Jadi suruh budak ni hafaz Quran. Sebulan kita bayarkan yuran dapat 1 juzuk. Dia ulang hatta nanti jadi imam. Walaupun bukan imam Masjidil Haram, imam kepada isteri dan anak-anaknya. Ulang Quran. Kita dah mati pun bayangkan. Dia membaca Al-Quran tu asbab kita menjadi jambatan. Itu yang dia kata dia terharu sangat anak-anak dia semua berjaya. Tapi jangan pernah menangisi takdir Allah sebab doktor yang hebat. Asalkan jadi ibu yang mengenalkan anak-anak kepada Tuhan. Alhamdulillah ustazah semua jaga solat. Ya, sebab Al-Hafiz ni Allah yang pilih. Kita jangan stres ibu-ibu hantar anak pergi madrasah tahfiz. Orang lain 3 tahun dapat Al-Hafiz. Anak kita Al-Hapus. Kan? Tak dapat ustazah 30 juzuk. Stres saya. Tak main-main kok belajar. Kemain lagi mak dia. Cuba suruh mak dia duduk 3 tahun. Kan? 3 surah pun tak lepas lagi. Jadi anak tu 3 tahun dapat 3 juzuk. Rezeki tu. Sebab nak kekal Al-Hafiz ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pilihan Allah. Pilihan Allah. So dia dah duduk 3 tahun dalam suasana Al-Quran. Itu pun dah insya Allah. Kita jangan rasa gagal kalau anak kita tak dapat 30 juzuk tu. Tapi anak kita dapat baca Quran dengan tajwid yang betul. Kurang-kurang kat rumah dah boleh jadi imam pada kita. Itu pun dah cukup baik dah. Kan pandang, syukur. Jangan jadi manusia yang kufur. Ni lupa nak tengok jam. Jam kat mana Nana? 11.20. Okey, lagi 10 minit kita berhenti ya. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebaliknya daripada membaca itu saya mendapatkan pujian dan pujaan yang ditujukan kepada Al-Hajjaj. Kemarin kami baru sebut nama Al-Hajjaj ini, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, tentang kezalimannya. Sebenarnya bukan zalim beliau ni, tapi garang sangat-sangat. Jadi kita lah hari ni kan, kalau cerita pasal pemimpin, contoh saya mention satu nama, orang cebeh nama. Kan maknanya, nyampah aku nama tu, tak suka. Tapi kenapa ada yang suka? Ustazah itulah pemimpin idola saya. Betul, dia tak pakai serban tebal. Tapi kan ustazah dalam bab bisnes, dialah yang paling bagus. Semua orang akan ada karakter yang kita kata yang ni bagus dalam bab ni bagus dalam bab ni. Sebab tu sahabat, jangan pernah rasa diri kita sempurna. Kita tengok kepada orang lain. Jadi tak payah bergaduh. Kan kita nak buat undian ke Nana sekejap lagi. Kak parti apa bisik tepi. Kan. Akak undi apa tak lama lagi nak pilihan raya dah ni kan. Biarlah rahsia ustazah. Contoh kan. Subhanallah sahabat-sahabat. Semua kita ada pandangan masing-masing. Silakan. Nak bersembang apa silakan. Nanti nak pangkah apa silakan. Tapi tolong ketaatan kita adalah kepada Allah. Kan maksud Allah suka je. Pegang bendera apa pun Allah suka. Jangan kamu menafikan Allah dalam kepimpinan kamu. Subhanallah. Al-Hajjaj, dia bukan seorang pemimpin yang lemah lembut. Suka sangat dalam keadaan keras. Tapi berapa ramai tentera-tentera yang di bawahnya menjadi manusia yang berjaya, sukses dengan kepimpinannya. Tapi ada orang yang tak suka dengan dia. So biasalah. Bila kita baca la tahzan, biasalah sahabat. Rasulullah yang maksum itu pun ada orang tak suka. Itu Rasulullah. Allah yang maha sempurna pun ada yang tak suka.
komplain dengan Allah. Kenapa takdir hidup aku macam ni ya Allah? Kau ni tak adil lah ya Allah. Allah pun kena kecam sekali. Kan apatah lagi kita hamba Allah. Jadi kalau kita faham betul lah, tak ada orang yang akan pernah kita boleh puaskan dirinya. Semua kita harus memuaskan diri kita dengan apa? Cukuplah. Orang Melayu dia punya fatwa apa? Kalau mati nanti mata terbuka, adalah benda dia tak puas tu, dia kata kan. Tengok tanah kubur banyak sangat jadi macam tu kan. Tengok mata dia terbuka. Kenapa tu terbuka? Sebab dia nak pergi haji dulu Ustazah, tertangguh sebab kencing manis. Contoh kan. Jadi mata dia terbuka masa mati. Itu sebenarnya fatwa orang Melayu yang tak betul, sahabat-sahabat. Kan bila mati malam, kita disunatkan letak benda berat dekat kelopak mata ni. Jangan letak duit pula. Kan kalau letak duit hati-hati. Besok masa lepas solat subuh jangan lupa ambil duit 50 sen tu. Ambil, kalau lupa nak ambil, orang masjid buka, mata duitan sungguh si mata ni. Padahal sunatnya kita letak kat kelopak mata ni untuk bagi mata tu memang tertutup. Kan? Letaklah apa-apa. Sebab tu dekat atas perut orang Melayu suka letak apa? Letak surah Yasin lah, letak gunting lah. Dia kata letak gunting supaya anjing pula apa? Kucing hitam tak langkah. Sebenarnya letak apa-apa, jangan letak lesung batu sudah. Rajin masak dia ni dulu kan. Jangan letak sebab menyeksa mayat. Kenapa nak meletakkan sesuatu yang berat atas perut ni? Sebab besok ketika dibersihkan mudah untuk keluarkan najis dan sebagainya. Jadi ada kaedah lah. 2 hari lepas jemaah umrah saya, calon tajaan, beliau ni tempatnya hanya di Masjid Bandar Baru Ampang. Saya mendengar kematian dia pada hari apa? Hari ni hari Sabtu. Hari Jumaat, hari Rabu dia meninggal. Hari Rabu nak ambil wuduk maghrib, dia masuk bilik air, anak dia kata jatuh terus bawa umur. Jadi meninggalnya tu menjelang maghrib. So tak sangka masjid bawa jenazah tu ke Masjid Bandar Baru Ampang. Saya dengan ustaz biasa menguruskan masjid surau. Bang, bukan senang rezeki orang mati dekat rumah dibawa ke masjid, sedangkan masjid dah buat keputusan nak uruskan jenazah tu besok. Sebab tengok tempat penggali kubur, siapa nak menguruskan banyak benda lah. Jadi kalau meninggal dekat maghrib ni, rezeki je yang kata segerakan. Malam tu lepas isyak pukul 10 malam kita ke bumi. Tapi kebanyakan masjid tak nak buat kerja tu. So besok pagi. Jadi jenazah akan duduk dekat rumah. Jenazah duduk kat rumah, ahli rumah tu akan boleh tengok macam-macam. Kadang dah mula keluar bau walaupun tak sampai 24 jam. Ni rezeki masing-masing. Tapi jenazah pakcik ni dimuliakan, bagi saya dimuliakan kerana orang masjid cepat uruskan jenazah, bawa van jenazah, bawa jenazah ke masjid. Maknanya satu malam jenazah berada di masjid. Besok lepas subuh 7 pagi 8 pagi baru dimandikan jenazah, bawa ke kubur. Kerana apa? Kerana masa hayatnya si mati ni memang ahlul masjid. Dia bukan tak kahwin, dia tak ada isteri, anak-anaknya semua dah duduk lain. Jadi dia tolong ustaz buka gerai-gerai dekat masjid ni. Jadi orang masjid memang kenal dia. Kan dia dah lah tak ada waris, tak ada keluarga, bawa je dekat masjid. Sebenarnya sahabat-sahabat, ini rezeki dia. Bayangkan bila duduk masjid, orang tak biar, orang tak tinggal, orang bergilir baca Quran. Ustaz Azwan suami saya lepas subuh pergi, abang tengok, dia kata alhamdulillah lah yang nampak mulia sangat kematian arwah Pak Din ni. Jadi kita nampak, ya Allah, kita ni yang sekali-sekala pergi ni macam manalah agaknya nanti. So itu semua jadi tarbiyah pada diri kita. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena design kematian kita saat kehidupan kita ni. Kita tak boleh dah sakaratul maut datang, jap, ya Allah aku nak design kematian aku. Tak ada. Sebab tu cerita orang yang dalam COVID, anak-anak murid saya yang kerja dekat hospital. Allah Ustazah hari ni insaf. Ustazah saya cerita kat Ustazah, ceritalah dengan anak murid. Apa dia kak? Yang kita cakap nak ditidurkan, menjerit dengan doktor, tunggu bagi saya nak jumpa mak saya dulu kan. Nak jumpa mak semata-mata nak minta maaf. Tolong saya nak transfer duit. Saya ada hutang tapi sengaja tak nak bayar. Padahal saya mampu. Saya sengaja tak nak bayar. Saya tak nak mati dalam keadaan berhutang. Mana doktor nak layan, nak jumpa mak, nak transfer duit segala, doktor tak layan. Nak ditidurkan dah. Cakap elok-elok sebab kadang mereka dalam keadaan sedar kan. Jadi masa tu hati mereka meronta-ronta sebab mereka takut perkataan ditidurkan tu mereka tak bangkit dah selepas tu. Allahu Akbar. Jadi Ustazah kata, begitulah kalau mati ni sahabat-sahabat ada signal. Sebab tu bila kita sakit, Allah bagi signal kat kita. Sakit ni logik akal kita kalau doktor bagi tahu ni dah stage 4, dah tak ada harapan. Contoh, kita balik kalau tak ada iman,
kita boleh tumbang masa itu juga. Sebab apa? Sebab bergetar hati kita. Aku tak ready lagi ya Allah. Tak ada siapa. Tanyalah para masyaikh, syekh-syekh yang hebat-hebat. Pernah tak dia minta, ya Allah, kalau kau nak matikan aku sekarang pun okey lah ya Allah. Aku ready dah. Muka main lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab hari-hari kita buat dosa. Jadi dalam hari-hari buat dosa, apa dosa yang paling banyak? Kita banyak mengeji orang, sahabat-sahabat. Kita banyak memuji makhluk daripada memuji Allah. Sedangkan yang paling banyak perlu dan berhak dipuji hanyalah Allah semata-mata. Semua pujian itu lenyap di tengah tumpukan kejahatannya, kekejamannya dan kewenang-wenangan mereka. Maka Maha Suci Allah yang Maha Adil memperlakukan makhluknya. Ikhlaskan hati, bulatkan tekad hati kita semata-mata sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas mati, biar masa hidup ni tak ada orang puji kita sangat. Kadang hidup kita ni stres, aku rasa aku dah buat segala dah untuk dia. Tapi dia tu tak erti say thank you langsung kat aku. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini biasa. Okay, sebab apa? Sebab kita mengharapkan pandangan makhluk. Tapi bila kita buat sikit-sikit kita, percayalah orang macam ni bila mati, orang akan sebut, kan tak ada dah sipulan. Nana kalau buat kenduri macam ni contoh, dia akan tengok ustazah, adik-beradik saya Alhamdulillah semua datang. Baru tadi kenal berapa orang adik-beradik Nana? 8 orang, 4 orang kat KL ustazah. Patutlah syoknya semua anak-anak buah ada dekat sini. Yang paling rajin, kadang mungkin, ni Nana lain bukan Nana sini. Ada pula yang dengar kakak dia ke siapa kan. Cakap ustazah aku kan tak Nana ngadu dekat ustazah. Tak adanya, tak sempat ngadu-ngadu. Kan, dia kata, kakak seorang ni akan kata, kalau dunia buat kenduri asyik aku je, yang lain duduk je. Macam tu kan. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila orang ni tak ada, orang lain tak reti terima kasih. Orang akan terasa sangat. Kita sekarang kan, bila buat kenduri kendara, sunyi je rumah. Tak ada siapa yang bawa kuih kecil-kecil, comel-comel, cekodok tu. Arwah Kak Long dulu sedapnya kan. Itu yang orang kenang. Kita mampu cekodok je, kita yang paling tak banyak duit berbanding adik-beradik lain contoh. Tapi bila kita mati sebab cekodok kita, itulah orang sebut hari-hari. Masya Allah sahabat, apa guna disebut-sebut saat hidup, tapi lepas mati kita dilupakan. Indahnya saat hidup orang tak berapa sebut kita. Tapi lepas mati, pergi berkumpul mana pun orang teringat dia. Teringat je tau, itu doa. Belum lagi jom kita baca Fatihah untuk arwah sekian-sekian, tak perlu. Macam saya cakap dengan jemaah muslimat di masjid. Datang majlis ilmu, kita tumpang kereta siapa. Kita duduk sebelah siapa. Makcik mana yang suka sandar dekat tiang. Percayalah kalau itu istiqamah yang dia buat, walaupun dia tidur je sandar kat tiang tu, dia tidur. Makcik tu berdengkur, ustaz berceramah tu. Kan? Tapi bila dia selalu buat, bila dia dah tak ada nanti, itu yang kita ingat. Subhanallah, kita teringat je, seorang-seorang teringat. Nampak-nampak makcik tu sandar dekat tiang. Arwah dah dia dah. Rupanya doa sampai kepada dia. Sebab tempat duduk dia tu jadi saksi. Bertukar menjadi doa. Malaikat-malaikat Allah, ingatan kita ni menukarkan kepada doa kebaikan. Subhanallah, tak rugi orang berkumpul di tempat baik. Maka rugilah orang yang sentiasa together dalam perkara-perkara jahat. Okay, jadi perbaiki, perbetulkan. Di dalam diri kita ni semuanya ada kebaikan, perteguhkan kebaikan itu. Pada diri kita juga ada keburukan, kejahatan. Makin tua, makin dekat kita dengan kematian, maka bunuhlah kejahatan itu insya-Allah. Sebab tu ada ayat Quran yang menyatakan sahabat-sahabat, kita berbuat kebaikan, kebaikan itu akan patah balik kepada diri kita sendiri. Kita boleh padamkan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah beri kita faham. Ustazah hanya tolong bacakan nasihat Dr. Aida Al-Qarni. Beginilah hari-hari tanpa cuti. Okay, jadi moga-moga dah menuju ke penghujung dah. Dan kami sedang dalam jauhlah lah. Okay, permusafiran seluruh Malaysia. 22 Mei tempoh hari Ustazah balik-balik daripada umrah. Kita bertemu sahabat-sahabat Latahzan di utara. 4 Juni Ustazah akan bertemu dengan sahabat-sahabat Latahzan di selatan. Lepas tu nanti insya-Allah 11 Jun diaturkan KL dan Selangor. Kan ini ada yang follow daripada Korea, yang follow daripada New Zealand, daripada Qatar, semua luar negara. Mereka duk tanya, Ustazah bila nak Latahzan kat Qatar? Kemain lagi kan? Jadi Ustazah pun sebut kan, mampu bayar kan? Tolong bayar untuk Ustazah sekali, sekian dimaklumkan.
Maknanya tak buatlah, kita akan buat yang tidak menggunakan kos yang besar insya-Allah. Sebab semua ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, lambang ukhuwah kita kerana Allah. Ukhuwah fillah ni sangat indah, sangat penting. Okey. Baik, pengakhiran. Tolong buka balik buku amalan harian tadi. Okey, sorry. Bawah daripada yang kita baca tadi. Okey, bawah daripada yang kita baca tadi tu ada zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Okey, mungkin ini adalah pertama kali buat kita datang raya rumah Nana kena dengar kuliah pula, kan contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Atau kita memang dah berkali-kali. Tapi apa yang Ustazah nak bawa hari ini sekali dan selamanya. Sebab saya ambil zikir yang kita biasa dengar, tapi Ustazah terjemahkan dia sebagai cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Kita ulang berkali-kali, wujudkan satu rasa di hati, ujian apa pun yang Allah beri, itu Allah tahu kita mampu. Maka setiap kali datang rasa lemah, rasa tak kuat, ulang ayat ni bersama-sama. Dengan siapa kita nak bercakap-cakap kecuali dengan Allah. Okey, dengan bahasa Melayu yang kita faham. Kadang kita amal ayat apa benda maksud tak tahu pun. Kan ustaz selalu kata, cuba kalau orang bagi doa tu tengok terjemahan dia. Kan kalau abang doa kahwin lain kan amin juga belakang. Sabar je lah kan. Maknanya dia suruh kita faham apa yang kita baca. Apa yang kita aminkan tu sama-sama. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu ya Allah, perhimpunan kami pada pagi ini Engkau berkati ya Allah. Kau pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami pohon keampunan-Mu dari dunia sampai akhirat ya Allah. Dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar, yang kami sedari atau tidak kami sedari, dosa-dosa yang terdahulu dan terkemudian, dosa-dosa saat jahil, alpa-leka kami wahai Allah. Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan juga dosa-dosa pasangan hidup kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami wahai Allah. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak ya Allah.
Kasihani mereka, Engkau berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufiq-Mu agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu, ya Allah. Kami pohon ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami, ya Allah. Kasihani anak-anak kami yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah. Engkau lindungi anak-anak kami walau di mana mereka berada, ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan anak-anak kami daripada landasan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah Islam di masa akan datang, ya Allah. Engkau pimpin hati anak-anak kami cenderung melakukan perkara-perkara yang Engkau redai. Engkau hijab hati mereka untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah yang kami kasihi, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang sedang tua, berada di penghujung usia, dalam tua, lemah, sakit dan uzur, ya Allah. Engkau beri mereka kesihatan zahir dan batin yang baik, agar dengan kesihatan itu terus-terusan mereka mampu mengabdi diri kepadamu sehingga ke akhir hayat mereka, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka, Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbanimu, ya Allah. Kasihani ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu, ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan Engkau sakiti dan azab mereka, ya Allah. Kami pohon kepadamu, ya Allah, air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan, ya Allah. Kami pohon pertemuan yang indah di kampung akhirat kelak bersama ibu dan ayah kami, bersama seluruh insan yang kami sayang pernah berkumpul di dunia ini, ya Allah. Kumpulkan kami di tempat yang paling indah, itulah di dalam syurga-Mu di kampung akhirat kelak, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, cantum eratkan akan hati-hati kami. Berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, ya Allah. Engkau berikan hati ini, ya Allah, hati yang sentiasa memandang kebenaran, mencari-cari keredaan-Mu semata-mata, wahai Allah. Kami pohon pimpin hati kami ke jalan-jalan yang Engkau redai, ya Allah. Pimpin hati kami ke jalan-jalan yang Engkau redai, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kamilah yang menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Andai Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, maka termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi itu, ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami, ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cita-cita kami sama, ya Allah, ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih yang bersama-sama dalam talian. Terima kasih tuan rumah, sahabat-sahabat kepada Nana. Moga-moga ukhuwah yang kita bina hari ini insya-Allah berlangsung sampai ke kampung akhirat nanti. Amin. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.